Rasulullah suka 3 orang, benci 3 orang. Yang Rasulullah suka ialah orang yang bersedekah. Yang Nabi suka ialah orang yang bersedekah. Dan yang Nabi lagi suka orang miskin yang bersedekah. Yang kedua yang Nabi suka ialah orang yang tidak sombong. Dan Nabi lagi suka kalau orang kaya yang tidak sombong. Tuan-tuan ni yang datang ni semua tak sombong, walaupun bukan orang Ipoh. Selalunya orang Ipoh je yang tak sombong. Ipoh Mali taklah sombong ya. Tapi tuan-tuan tak sombong, kaya pula, lagi Allah suka. Yang ketiga yang Nabi suka orang yang taat pada Allah, berbuat ibadat. Nabi lagi suka kalau anak muda yang berbuat ibadat. Orang tua buat ibadat Nabi suka, tapi biasalah. Orang tua buat ibadat pergi masjid, biasalah. Nak ke mana lagi? Saya berkepe, berkejadah dia pergi sana. Nak pergi ke mana? KLCC lepak tengok dia pun tak larat sakit lutut. Maka tempat dia masjid. Tetapi ada anak muda yang datang ke surau, semayang, bersihkan surau, jadi ahli jemaah. Nabi kata, aku pelik dengan anak muda ni. Orang ini lagi Nabi sayang. Yang Nabi benci siapa? Yang Nabi benci ialah orang yang kedekut. Tambah-tambah yang kedekut tu pula orang kaya. Sedangkan orang kaya tu Allah yang bagi rezeki, patut dia pulangkan pada Allah dengan jalan sedekah. Yang kedua yang Nabi benci ialah orang sombong, belagak amat. Lagi Nabi benci kalau yang sombong itu ialah orang semekin. Udahlah semekin, sombong pula. Kita ngajak datang, tak nak datang lah. Tak bayar lah, kata dia. Geram no tuan-tuan. Kita ngantor beras pada dia 2 kampik beras. Beras baginya. Bagilah kereta ke. Ya Allah. Yang bukan-bukan mintanya. Yang ketiga, Nabi benci orang yang buat maksiat. Yang Nabi lagi benci ialah orang tua buat maksiat. Orang tua buat maksiat 70 tahun pun cari pelacur lagi. Lutut pun duk menggeletar. Yang ni yang Nabi benci ni tuan-tuan. Dia kita tak mau tuan-tuan jaga-jagalah. Zaman sekarang ni dia tak kira tua muda. Tua-tua pun kena rogol. Jaga-jagalah makcik. Jangan katalah ustaz siapa nak dah. Tak ada dah. Jangan. Sekarang ni tuan-tuan dia tak kira. Dia tak kira dah. Tu yang berlaku di Kedah tu. Makcik yang umur 63 tahun yang dirogol tu. Padahal dia nak pergi motong getah. Tapi orang rogol dia. Tuan-tuan boleh bayang pakaian motong getah tak busuk ke? Getah skrap punya busuk. Kena juga dia. Masuk hospital makcik tu. Wartawan temu ramah di hospital. Makcik masa kena rogol tu makcik tak melawan ke? Mula-mula melawan lah juga. Lama-lama biarlah. Ini pun masalah tuan-tuan. Dia tuan-tuan dia tak kira dah zaman kita ni. Yang bukan-bukan dah berlaku. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kadang-kadang ikut sunnah Nabi. Kita perasan tu sunnah Nabi. Kita perasan berjanggut itu sunnah Nabi, berserban tu sunnah Nabi. Tapi kita tak tahu berbuat baik kepada anak-anak, berbuat baik kepada isteri itu pun sunnah Nabi. Banyak orang pakai jubah, pakai serban, sunnah. Tapi tiap-tiap hari dia tampar isteri dia. Itu bukan sunnah. Nabi Muhammad tidak pernah angkat tangan dia untuk tampar isteri dan anak-anak dia. Itu sunnah. Kita sekarang bukan setakat penampar, penumbuk, peneraja tu. Ditikam, simbah asid. Isteri simbah asid, suami simbah asid. Sunnah apa? Sunnah Nabi bukan setakat pakai jubah. Sunnah Nabi juga ialah berwangi-wangian, berminyak wangi. Ini tidak kita tuan-tuan. Berapa ramai orang yang berminyak wangi. Bila nak masuk surau, masuk masjid, masuk majlis, kadang-kadang tidak ada minyak wangi. Angkat takbir ni, pengsan orang sebelah. Bila rukuk, dia sendawa pula, durian tuan-tuan.
Ya, bila sujud petai pun bau. Sunnah apa bendanya? Nabi Muhammad bila tidur, tuan-tuan, Ummu Sulaim ambil botol dan kutip peluh Nabi Muhammad. Masya Allah. Nabi tidur tengah hari, macam sekarang lah, abang-abang ni peluh ni. Datang orang ambil peluh Nabi kutip. Pak saya peluh Nabi wangi, nak jadikan minyak wangi. Siapa gamak teringin peluh kita, tuan-tuan? Oh, roti canai gamaknya laku. Nu hak buat roti canai nu peluh bersimbah ngok pa peluh tu. Tu yang rasa masin elok, tuan-tuan. Peluh ni najis ke makcik? Peluh najis tak? Tak najis. Maknanya kalau kita order roti canai peluh melimpah tu, sah lah makan, dia tak apa. Pulanglah pada tuan-tuan. Dia tak najis. Air liur pun tak najis. Tuan-tuan pergi makan kenduri, orang tak ada gigi. Orang tak ada gigi, makan nasi sambil menyembang. Air liur pum jatuh dalam kari. Tak apa, bukan air liur tu najis. Tak apa. Ambil sudu, ratakan secukup rasa, insya-Allah. Bukannya najis, cuma terpulang lah. Tuan-tuan beli kicap. Kicap botolnya hitam. Kicap tu pun hitam. Bila tuan-tuan tuang, tak mau turun. Apa botol ni? Tak mau turun. Tuan-tuan pun buka, tapih pelan-pelan. Apa ke benda dalam dia? Rupa-rupanya jari orang, ibu jari ni. Kicap tu boleh pakai lagi tak? Geleng tu ada dua. Satu tak tahu, satu tak boleh pakai. Yang mana ni? Kaedahnya jari ni najis tak? Jari tak najis. Jadi tuan-tuan rasalah. Bau kicap. Okey, rasa kicap. Bau pula, ada bau jari? Tak ada, bau kicap. Okey lah. Rasa tak berubah, bau tak berubah, warna tak berubah, makna boleh pakai lah. Bubur balik kicap dalam botol, tudunglah. Makan ni tak lalu, ustaz. Jari Bangla mana tu, ustaz? Kalau agak-agak tak lalu, simpanlah di rumah untuk tetamu datang. Tuan-tuan, apa benda yang Nabi tak ajar pada kita? Apa perkara yang Rasulullah tak ajar pada kita? Setiap satu benda semua Nabi ajar. Bila kita tak belajar, rosak. Hari ini kita sebut memperkasakan ummah, memperkasakan ukhuwah, memantapkan ummah. Ini dia punya tajuk Maulidur Rasul tahun ini. Apa makna ukhuwah? Ukhuwah maknanya ialah kasih sayang. Memperkasakan ukhuwah. Ukhuwah tu je kena jadi kasih sayang. Ada 4 syarat macam mana nak jadikan kita ini mantap ummah, mantap ukhuwah. Yang pertama sekali, mesti ada ilmu pengetahuan. Kalau tak ada ilmu pengetahuan, macam mana tuan-tuan nak ukhuwah apa? Dia tak tahu hak jiran, dia tak tahu hak masyarakat, dia tak tahu hak itu, hak ini dia tak tahu. Apa akan jadi pada dia kalau dia tidak ada ilmu? Kalau semua orang ada ilmu, senang hidup. Bila manusia tidak ada ilmu, dia akan jadi susah hidup. Nak mantap apa? Di dalam kampung kita ni tuan-tuan, kalau tidak ada ilmu, nak mantap perpaduan apa? Ukhuwah apa? Mandi mayat tak tahu. Bila buat kursus mandi mayat, tak nak datang. Yang datang kursus mandi mayat tu pun bakal-bakal jadi mayat dah pun. Udah tak berapa hari datang, pelan-pelan belajar kursus mandi mayat. Cubalah kita ambil, tuan-tuan, ni ada surau ni. Jadikan surau ni sebagai tempat gedung ilmu. Bila surau kita ada ilmu, bila surau kita gedung ilmu, semua masyarakat akan jadi hebat. Tak ada lagi masalah orang tak reti mandi mayat, mayat tak dikebumikan, kenuri tak datang dan sebagainya. Sebab orang semua sudah ada ilmu. Yang ketiga, yang kedua, syarat untuk menjadi orang memperkasakan ummah. Abang-abang mailah ke depan ya abang-abang. InsyaAllah hangat. Haji Syam mai depan, Haji Syam mai. Kan hitam, kan akak marah. Tapi hitam pun menawan. Minggu lepas saya pergi ceramah di satu tempat. Lepas habis Masjid Ar-Ridwan, saya pergi ceramah satu tempat.
Nyimbang dengan satu penguatkuasa. Dia kata baru ni Happy Valentine tu, hari Valentine, mereka buat operasi. Ditangkapnya 3 negro di projek dengan seorang budak Melayu perempuan.